Tanaman kita keliling rumah, tanam tepi pagar, daun ranting jatuh dalam pagar rumah orang sebelah hingga mengganggu jiran kita. Jawabnya tidak berdosa, daun rumah kita jatuh dalam tanah jiran. Tapi kalau jiran tak suka, mesti kita kena bersih. Mana petang-petang kita masuk dalam rumah jiran, dalam pagar dia, kita bersihkan. Payah lagu tu kena nyapu sama, ubuh buka bawah pokok. Jadi tak jatuh daun atas rumah jiran. Okey? Tak boleh. Kalau jiran suka, tak ada masalah. Jiran yang baik, dia tak kisah sebab daun-daun lagu ni. Dia tolong sapu. Kerana apa? Kerana sapu itu kebersihan. Dia yang dapat pahala. Tapi jiran hak berkira, selah daun pun dia atau mesih. Jatuh dah selah ni. Nampak tak? Dia akan report. Tapi di segi pekahnya begitulah. Kalau jiran tak suka, kita kena buang daun yang jatuh dalam tanah dia. Kerana apa? Jadi hanya rumah orang, jadi kotor dan sebagainya. Okey? Hukum tentang bela binatang. Bela binatang, belalah bela. Tak ada masalah. Lagi binatang yang tak dilarang bela, boleh bela. Benda yang dilarang bela, jangan bela. Dia kata kita ayam dah bela, kucing dah bela, lembu kambing dah bela. Dah bela mana? Bela pedesik. Jangan bela jing lah tu dah. Tetapi bila kita bela hayawan, ingat, hayawan kita melakukan kerosakan pada harta orang, tuan hayawan dhamin kena ganti. Okey? Ayam orang sebelah catuk pokok bunga, baru beli 10 riyal, patah pokok bunga 10 riyal tu, tuan ayam wajib bayar. Lembu orang sebelah mari makan sayur habis 100 riyal, sebatah sayur, tuang lembu wajib bayar 100 riyal. Tak bayar jadi hutang sampai mati. Kambing orang sebelah mari tetel di kereta maybe orang sebelah ni patah pelik, tuang kambing wajib bayar pelik baru. Kalau 100 dah. Beruk orang sebelah awak lari RZ rumah sebelah. Dia start awak lari. Tuang beruk kena bayar 70,000. Dah mahal yang RZ kan. Tu hukum binatang. Jangan main-main. Okey? Boleh tak saya baca doa diri masa imam membaca doa? Boleh, tapi perlahan. Kerana majlis itu dipimpin oleh imam. Imam baca doa, kita tak mau doa lagi, nak berzikir, silakan. Imam Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita di belakang subhanallah 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 subhanallah. Boleh. Kau dah kan? Cuma afdal selari. Sama-sama zikir, sama-sama berdoa. Afdal. Soalan seterusnya. Boleh tak beri tip dapat keluarga yang bahagia? Nombor 1, iman dan amal soleh tak boleh tinggal. Kena beriman belaka, kena amal soleh belaka. Yang ketiga, kita kena tasamuh berlebih kurang. Jangan kita nak yang terbaik daripada pasangan. Kamu tak akan jumpa. Kita nak dapat isteri terbaik, mana ada? Tak usah pelawak lah. Ada di dalam lagu. Ada suami terbaik dalam drama. Realiti tak ada. 3 kali menang lagu cinta terbaik, dia 4 kali cerai. Tahu tak? Itu realiti. Hak dia tulis tu adalah khayalan. Faham? Jadi jangan expect, jangan kita rasa nak yang sempurna daripada pasangan. Jadi kita akan sentiasa terima seadanya. Kemudian banyak memaaf dan halal berhala, berlebih kurang. Kerana tak ada yang terbaik, tak akan jumpa. Suami saya lain tak, dia janji dah lautan api sanggup kurenangi. Tu belum nikah. Dan nikah dah sah. Mau balik sekarang naik nambang lagi. Faham lagi? Lautan api, air banjir pun tak berani. Lautan api. Soalan seterusnya. Berapa rukun solat jenazah? Boleh ke tidak kalau tak ikut tertib bacaan lepas takbir? Mohon pencerahan. Sebaiknya keluar pada khilaf. Walaupun ada beberapa ciri yang boleh kita lawan tertib, tapi sebaiknya keluar pada khilaf. Pertama, mulakan dengan takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, ketiga takbir yang kedua, yang keempat
rukunnya adalah baca selawat, yang kelima takbir yang ketiga, yang keenam adalah doa kepada mayat, yang ketujuh takbir yang keempat, yang kelapan adalah memberi salam. Buat lagu tu. Nah, kerana kalau kita anjak Fatihah pada rakaat pada takbir yang kedua, ada fuqaha mengatakan sah, tapi keluar pada khilaf itu mustahab. Nah, soalan seterusnya. Saya tengah semayang tayang akhir terbuang masuk dalam kain. Dia sengat beberapa tempat. Saya dah boleh nak tahan sakit. Saya punya aduh. Batal tak semayang saya? Jawabnya, sengaja bercakap, batal. Tak sengaja bercakap, terkeluar, terlancar lidah, bukan sengaja, beberapa patah yang sedikit, maaf. Contoh, dia tengah semayang, terbuang bahan atas tekuk ni. Aduh! Bukan sengaja, terkeluar aduh. Tak, tidak batal. Faham? Yang batal sengaja. Nampak? Anak dia nak ambil cekelak lah kocek dia. Hai. Sengaja buat. Sengaja tu cakap dengan anak, batal. Tak sengaja tak batal. Tengah semayang, isteri duduk luar bilik. Dia tak tahu suami semayang. Padahal suami tengah semayang, isteri laung kat luar. Bang, jadi dah nak turun bandar puasa. Jadi lah. Aku semayang. Jadi, dua patah. Maaf. Dalam kitab fiqh kata berapa perkataan? Maaf. Maksimal 6 perkataan. Kerana hadis Zulyadain yang tangan panjang. Okey, itu kisah dia asal. Bukan ulama mana-mana. Okey. Tapi kalau tak sengaja tapi panjang sangat, batal juga. Nampak? Bini tengah tayak awal, laki tanya kedua. Jadi dah nak pergi rumah long. Bini dalam kapal lama dah kan? 4 kali dah mu tanya. Tak lagi tanya pula. Kapal dah mau molong. Tanya pula. Apa benda lah kau tua ni? Aku semayang. Batal. Apa? Banyak sangat. Dah apa ustaz kalau buat contoh kalau lelaki molek je. Perempuan banyak je. Dah mulut banyak. Buat contoh gitu je lah. Lagi. Tapi bukan apa pada muti kau. Cokotang. Nah. Budak balik kuning. Apakah sebelum kejadian Nabi Adam adakah syariat Islam sudah ada? Apakah agama setiap Nabi mohon pencerahan? Syariat dengan manusia. Kalau syariat kepada malaikat, wallahu a'lam. Tapi malaikat ni wayah alu nama yu'maru. Itu ada. Mereka sentiasa menunaikan apa yang diperintahkan. Maknanya sebelum kejadian manusia, malaikat sudah diperintahkan oleh Allah. Cuma Allah nak khabar jenis malaikat ni taat perintah. Mana ada tak suruhan Allah? Ada tak? Nak nama syariat atau tidak, wallahu a'lam. Tapi syariat bermula dengan Nabi Adam, yang tu yang masyhur. Apakah agama nabi-nabi semuanya? Semuanya beragama Islam. Semua beragama Islam. Tidak ada nabi beragama Yahudi atau Kristian. Apakah hukum pakai seluar yang kena air kecing? Lepas wuduk saya tukar kain wuduk solat. Hukumnya, jika tidak kena pada badan, harus. Contoh, dia pergi kecing dalam pejabat pukul 10 pagi. Tak, kaki pukul 1 nak buat semayang. Maka dia kecing tu nampak 2 titik kena di seluar dia. Tak wajib dia balik rumah tukar seluar. Faham? Cuma wajib dibersihkan kalau kena pada peha, kalau kena pada benda-benda lain yang pada badannya. Adapun pakaian dia, esok dia boleh basuh. Dengan syarat nanti dia mandi, dia semayang, jangan pakai pakaian itu. Yang ulama kata tak boleh pakai pakaian yang kena najis ialah pakaian yang berlumur dengan air najis. Air tahi ni lekat di seluar tu. Dia ambil lagi pakai, dia kena di tubuh dia. Itu yang dilarang syarak. Keluar dalam basah dengan air kecing dah. Dia ambil pakai juga, habis beladung lekat di peha dia. Itu dilarang syarak. Tengok ulama kata haram. Okey. Adapun air kecing yang sedikit, najis yang sedikit, tidak jadi terlumur pada badan, tidak mengapa kita belum tanggal daripada badan. Sikit lagi. Soalan seterusnya. Arti kata
perlunya rumah pelacur untuk warga asing. Dia tak tahu tu. Jadi kita yang tahu, tegur lah. Okey? Tegur dulu dia. Sebab kita bila tak tahu, macam-macam lah bercakap. Tak? Macam-macam. Macam mana anda baca Quran lah. Tak? Tak anda baca? Tak anda. Ya, baca kali. Memang salah punya. Berkabur salah lagi. Tak? Salah wasanya salah, wakahnya salah, dengungnya salah, baginya salah. Betul tak? Kerana tak tahu. Ni gini. Bila tak tahu, dia bercakap. Bila bercakap, jadi salah. Kita orang tahu, marah, tegur dia. Soalan seterusnya. Ketika solat Jumaat ada orang datang lambat, imam dah bangun tayat akhir. Makmum yang lambat itu dia perlu bangun untuk tambah rakaat ke macam mana? Sembahyang ini dia ada makmum masbuk namanya. Apa makna masbuk? Makmum yang tidak sempat habis baca Fatihah sebelum imam rokok. Okey, masbuk. Jadi kalau dia masbuk, imam rokok dah. Man adrakal imamu fir rokok, faqad adraka rakaat. Barang siapa sempat dapat rokok bersama imam, dia dapat rakaat. Tapi orang ni pelik ni. Dia mari imam sudah akak kepala nak pergi duduk tayat akhir. Ada tak lagi rakaat? Tak dapatlah rakaat. Faham lagi? Dalam kitab Musnad Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan Nabi kata siapa yang dapat rakaat bersama imam maka dapat satu rakaat. Ada satu riwayat adrakal Jumaah, dapat Jumaat. Mana dia pergi tutup imam rakaat yang kedua sembahyang Jumaat. Dia baru sapa Allahu Akbar, dia pun rakaat. Dia dapat rakaat bersama imam, dapat Jumaat. Maksudnya bila imam sudah salam, dia bangun tambah satu rakaat lagi. Kerana baru datang dapat dosa rakaat. Ni tak. Imam sudah iktidal. Atau imam sudah turun nak tayat akhir. Dia mari, dia tayat akhir tak. Imam salam, dia salam. Ini bukan masbuk, ini makmum mabuk. Faham lagi? Dah boleh. Orang salam ni salam tak? Faham lagi. Kerana orang ni tak belajar. Orang suruh mari dengar, dia kata apa benda ni? Politik lah, macam-macam. Orang nak ajar hukum hakam. Soalan seterusnya. Kita nak ganti puasa lepas-lepas tapi tak mampu nak bayar fidyah. Siapa yang mampu puasa tak mampu fidyah, maka fidyah itu jadi zimmah. Bila masa dia mampu, wajiblah bayar. Sekarang tak mampu, miskin sangat, maka qada saja dulu. Okey? Soalan seterusnya. Waktu sujud perempuan adakah sah solat jika tapak tangan tutup dengan telekung? Tak terkena sejadah. Dengar baik-baik muslimat. Dalam masa sujud, semuanya boleh berlapik melainkan dahi saja. Dahi tak boleh berlapik. Maknanya kalau kita pakai stocking, repuang, tudung dengan kain sujud, kaki sah. Lutut laki-laki perempuan memang wajib tutup dah. Tangan boleh tutup. Tak. Repuang telekung jatuh dulu, lepas tu tangan bawah atas telekung tertutup berlapik dengan telekung, sujud sah. Orang lelaki lengan panjang, ayah dia pergi murah orang alik, tapi panjang lengan jubah bagi anak netu. Panjang gini macam hatu pocong. Maka letak gitu, tudung tangan sah. Tak usah kata tudung tangan panjang, sengaja pakai sarung tangan sah. Masa qamat, tok siap waktu baik sarung tangan okey. Sah. Tu bila tengok hoki, tu bila apa waktu baik sarung tangan boxing. Gitu. Hukumnya sah tapi nakal. Nak khabar sah. Faham lagi? Sah. Yang tak boleh berlapik dahi. Okey? Dahi tak boleh berlapik. Sujud orang lelaki, orang puang, sujud atas lengan baju tidak sah. Jibak jatuh dulu, telekung jatuh dulu atas rata, sujud atas jilbab tidak sah. Kerana apa? Dia sujud atas pakaian yang dia pakai. Orang laki-laki ada serban, ekor serban jatuh dulu, sujud atas ekor tidak sah. Orang laki-laki pakai ridak, separuh ridak duduk tapal lebau, separuh ridak terletang, sujud atas ridak tidak sah. Faham lagi? Tapi kalau dia sujud atas pakaian orang lain sah. Orang sebelah letak tangan lengan baju sah, orang puang, dia pun sujud atas lengan baju orang sebelah sah.
Kita orang laki-laki ramai gini, nak sujud tak ada tempat, buh dalam kain orang. Sujud itu. So, kan depan ada kain orang, kain pelekat. Buat masuk kepala dalam kain, jangan tengok atas, geng. Letak gitu so. Tapi kena akak dia. Pasal dia dah itu berlaku, dia lambat akak. Orang duduk tak kepala dia. Gelepor gitu, tak. Hang lagi ha. Sokok siapa akak kening ni? Tidak sah. Pakai serban tak pandai ikat. Pasal apa? Baru nak belajar pakai serban. Atas mata terus. Tidak sah. Faham? Lapik dahi. Tapi kalau ada pelastar sebelah dahi, bini bahang latu-latu, baicuk sini tak tutup, maka wajib sujud sebelah tak tutup. Dia sujud belah tutup juga, sini terbuka, tidak sah. Semua dahi baru tak boleh buka tubik otak, buka tubik darah, buka tetah jauh, tetah jahit. Masa accident masuk dalam poket. Faham? Maka sujud atas pelapik, sujud atas plastar, sah. Kerana darurat. Faham lagi? Soalan seterusnya, wanita uzur boleh tak pergi masjid? Boleh. Orang tua-tua boleh. Uzur. Ke uzur makna benda? Uzur dua. Uzur makna tiga. Uzur makna period. Syahid. Kalau uzur haid boleh masuk dalam masjid. Okey? Boleh. Yang tak boleh berhenti. Masuk berhenti tak boleh. Masuk saja lalu kuning tubik kono boleh. Faham lagi? Ropuang. Nak, dia nak balik ke belakang air banjir. Ke depan ada kubur pagar. Dia kena letak ke dalam masjid, rumah dia belah ni. Sedangkan dia period boleh lalu. Faham? Atau masuk ambil barang dalam masjid boleh. Tak boleh masuk duduk, masuk berhenti, masuk nyanda berhenti. Tak boleh. Haram. Faham? Kerana Nabi kata pada Aisyah, tolong masuk dalam masjid, ambil tikar. Nabi kata. Aisyah kata, saya haid. Nabi pun marah. Haid bukan tanganmu, aku suruh ambil dengan tanganmu. Faham? Dia pun pergi masuk, ambil tikar. Boleh. Faham? Bukan berhenti dalam masjid. Okey? Faham lagi ya? Soalan seterusnya sikit lagi. Saya nak tanya lah, zaman sekarang ini banyak orang menyebar fitnah dalam media, sedangkan perkara ini disebar tidak betul. Apa pandangan? Orang yang menyebarkan fitnah menyakitkan hati orang beriman. Inilah yang dijanjikan dari Allah. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu butana wa isman mubina. Nah, orang-orang yang menyebarkan tuduhan-tuduhan, menambah-nambahkan fitnah dalam media sosial sekarang ini, masuk dalam ayat ini, mereka ini telah melakukan satu perbuatan dosa yang sangat nyata, yang sangat jelas. Nah, inilah orang-orang fasik. Inilah akhir zaman sebenarnya kita berada. Tuduh badi fitnah, benda yang tak berlaku ditambah-tambah supaya nampak jahat, nampak bodoh. Tak usah cara benda lagu tu. Tak usah cara. Tak usah cara buat kerja kita. Dia ada tugas masing-masing. Ada golongan tambah iman, ada golongan tambah sesat. Itu saja je manusia ni. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak silakan beriman, siapa nak jadi kafir silakan. Tapi akhirat tanggung lagi. Kerana pikul beban yang sangat berat tu. Faqadih tamalu isma. Dia sudah memikul satu dosa. Dosa besar tu. Ketika tayat akhir kohok tubik dari tekak, kita kemang kohok tu, sah tak solat? Sah. Tak sah kohok, mu kemang peha ayam, sah. Telang batal. Bubuh makanan dalam mulut makruh. Batalnya tidak. Bila batal? Telang. Kenapa? Kerana tiap yang membatalkan puasa batal solat.
Puasa ni kita ambil ayam bola mulut kata. Dah baca orang bosok gonyong gigi tak batal. Orang berus gigi, gigi masuk dalam ke beruh masuk dalam ke gigi tubik luar. Beruh masuk dalam. Oh, faham? Tak batal. Mana batal? Yang batal gigi telang buruh gigi. Gigi telang obat gigi baru batal. Mak tua kita lagi dah batal, gigi duduk tangan. Faham tak? Siap boleh nyanyi lagi. Nah, asyik bunaya. Boleh nyanyi lagi. Nah, jadi telang betul. Ini kena faham baik. Soalan seterusnya. Saya duk jaga ibu mertua saya di hospital. Apa yang saya dapat? Oh, dia nak kenapa ni? Apa? Orang ibu mertua ni tak usah kata kita jaga dia sakit. Kita hormat dia dapat pahala dah. Kerana apa? Kerana anak dia bini kita. Anak dia bini kita. Bini kita, anak dia tu kita tidur malam-malam. Lepas tu kena muliakan mertua. Walaupun tak wajib taat, wajib hormat. Ini mertua sakit, anak mertua tu patut yang wajib jaga. Tiba-tiba menantu yang jaga. Semua pahala anak dapat ke menantu. Faham? Bila sebut pahala, siapa bayar? Kerajaan Malaysia ke Allah? Bila Allah bayar, tidak ada yang murah. Kerana Allah ni ghaniyun anil alamin. Kaya lebih dari alam. Nah, batu kita kerja dengan manusia tak kaya kita. Kerana ya ayuhan nas antumul fuqara. Sekalian manusia, mu semua apa kedana basak terai nak mampu. Faham lagi? Yang kaya Allah. Jadi teruskan. Ada orang dapat syurga banyak baca Quran. Ada orang dapat syurga mati syahid. Ada orang dapat syurga ngajar orang. Ada orang dapat syurga jadi Bilal. Ada orang dapat syurga jaga mertua. Betul tak? Dan kan dosa dia banyak di zaman dulu. Allah hapus belaka dah. Sebab jaga mertua. Sebab kita kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat. Kita tak mau lelaki kita sakit, sampai masa sakit kau. Bini kita sakit kita nak, tak mau. Tapi sampai masa sakit, kita nak cari makan lagi. Nak kerja lagi, nak jaga bini sakit di rumah. Apa tu kena bini ramah. Jadi bini sakit madu jaga. Faham? Ni boleh beracun lah item. Jangan kawan tu. Mohon doa buat anak dara saya Nur Zahirah Zukrina binti Zulkifli dan semua cadar SPN tahun ini di Padang Pemuting dan negara Kampung Berdekatan agar dapat ilmu yang bermanfaat, keputusan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Siapa nak tanya soalan boleh bakat tangan sekarang. Ni nak baca soalan terakhir. Soalan terakhir, suami isteri bertengkar di rumah milik mertua hingga menyebabkan isteri keluar bersama anak mereka dari rumah dan balik ke rumah maknya. Suami telah cuba berbaik memujuk isteri kembali tinggal di rumah ibu milik suami tersebut. Telah sebulan cuba pujuk, si suami telah berasa tawar hati sikap isteri. Siasa mencari salah suami dan menyakiti hati. Tempat mereka tinggal bersingan hanya kerana emosi si isteri tidak stabil sebabkan ibu mertuanya menyebut perkataan derhaka pada isteri semasa pertengkaran berlaku. Buat masa ini suami tidak mampu menyediakan tempat tinggal kepada isteri dan anak dan menumpang di rumah ibunya. Juga ibu tunggal kerana ibu suami juga mengamanahkan anak lelaki. Jadi kadang-kadang terpaksa gunakan elang untuk membeli keperluan, minum lain, perbelanjaan dan sebagainya. Mohon pencerahan dan nasihat. Begitulah. Yang sebenarnya suami ni kena letak isteri dia di rumah yang tidak ada orang yang berbalah dengan isteri. Tak boleh suami letak di rumah yang dalam rumah itu orang yang berkelahi dengan isteri. Tak boleh. Tidak lepas nafkah tempat tinggal. Nafkah tempat tinggal wajib atas suami. Bukan mesti rumah tu mewah, tapi rumah itu jangan ada seorang yang berbalah dengan isteri. Faham lagi? Jadi dalam kes ini awak kena berusaha duduk rumah lain. Tak? Kerana mak kita boleh jaga, bukan mesti tidur rumah mak. Kita duduk di rumah isteri untuk jaga kita punya perkahwinan dan kita berulang untuk jaga kebajikan mak kita. Buat begitu. Nak sebab rupa ni payah dan dia marah dak payah nak pujuk dah dak jadi gawal dah dak dipakai hak tu hak mak kita kata tu jadi kalau ada dalam rumah kita kakak kita dan kakak kita bermusuh dengan bini kita tak boleh ubuh gitu
Tak boleh. Tapi kalau ada ramai adik-beradik dalam rumah kita, bini kita baik dengan semua orang, sah duduk situ. Itu dalam kewajipan menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Soalan lisan cepat. Lewat dah. Waalaikumsalam. Mai ketung. Minum air ketung. Apa tujuan minum? Al-umuru bimaqasidiha. Apa tujuan minum? Dia ada tujuan. Niat. Doktor kata boleh hilang. Doktor kata boleh hilang. Boleh. Kerana dia tidak najis. Dia kena dinasihatkan oleh pakar perubatan bahawanya benda ini tak mujarab untuk sakit sekian-sekian. Kita pun berubat menggunakannya boleh. Tapi tujuan nak sting sama dengan minum arak. Kerana kullu muskirin khamru. Setiap air yang kita minum yang dapat khayat, tujuannya yang dapat seronok, hukum sama dengan minum arak pada dosanya. Kena hati-hati. Okey. Tapi kalau kata pakar perubatan kata merebuh gini-gini boleh hilang sakit perut, kita pun minum, tidak haram. Kerana apa? Kerana sakit. Bila sakit, tadawau. Nabi suruh berobatlah oleh kamu. Soalan seterusnya. Waalaikumsalam. Kalau dah tinggal, nanti kita boleh keluar Tapi keluar ni. Sakit apa? Kroni. Tapi kita dah ada semayang, macam mana dah buat ramah tu. Jadi lebih sebutan itu lebih ada. Kembali kita ada semayang. Jadi kita apa? Dia sakit. Tak boleh nak semayang, nak ambil sebuduk tunggu masa-masa waktu. Dalam mazhab Syafi'i semayang hujung waktu, bukan jamak. Okey, semayang hujung waktu. Hujung waktu Zuhur baru semayang Zuhur, habis semayang Zuhur sekejap masuk Asar. Okey, itu mazhab Syafi'i. Okey. Lagi soalan. Saya nak tanya, kalau yang urus 3 hari untuk jemaah taufik itu wajib ke ataupun sunat untuk seorang isteri? Sunat. Okey. Sunat untuk kita tengok pengalaman. Dan bercampur gaul dengan orang-orang yang melakukan ibadah, membangkitkan ba'is, rasa seronok melakukan ibadah bila pulang ke kampung halaman. Okey. Lagi soalan. Ustaz, kita orang miskin Ustaz. Lepas tu kita dapat harta saka. Lepas tu kalau kita nak sedekah nak kita dapat apa Ustaz? Nanti anak bini kita bangga Ustaz. Mana Ustaz? Kita dapat harta pusaka 10,000. Dia tak mesti ke anak dengan bini kita. Tak boleh anak bini kita. Kan anak bini orang. Nampak? Suami yang terbaik dengan isterinya. Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik suami yang buat benda yang isteri dia suka. Isteri dia nak makan duit tu mu tak mui. Sakit hati dia, mu bukan suami terbaik. Okey, ambil sebahagian untuk sedekah. Okey. Lagi soalan. Adik. Puasa. Gusi darah tidak batal. Jangan telan darah itu. Jadi kalau kita ada tisu, kita ludah. Tengah semayang keluar darah, kita pun buat ni. Okey, ambil darah, jatuhkan ke bawah. Kalau bulan poket, batal semayang, menanggung najis. Jatuhkan ke bawah ke hadapan kita. Faham lagi? Di baju batal. Batal lah pasal darah najis. Okey, yang kata di baju ni mustagzarah, bukan najis. Inguh. Inguh boleh ya. Tubik inguh. Biar lekat di baju dulu. Duduk sini tak batal solat kerana bukan najis. Darah najis, kena keluarkan pada mulut, jatuhkan. Okey? Lagi soalan? Ya. Waalaikumsalam. Nikah gantung. Semua kan nikah gantung. Okey. Awak nikah hari ni hari Rabu. Okey, nikah. Orang pada muting nikah lah. Apa orang ni? Apa orang tepuk.
Dah bila nak pergi duduk dengan bini, oh malam esok ni nikah dulu, dah duduk bersama lagi. Bila duduk bersama, malam esok, malam Jumaat, faham lagi? Tu panggil nikah gantung. Mu nikah dah, mu dah dijimak dia. Jadi hari ni siapa ke esok, siapa tanggung makan minum bini mu? Ayah perempuan. Faham lagi? Tu nikah gantung. Esok malam esok duduk bersama, mu dah wajib makan minum isteri. Faham lagi? Itu maksudnya. Okey? Jadi cuma ada orang seminggu, ada orang setahun, ada orang sebulan, ada orang sehari. Itu maksudnya. Maksud nikah gantung, nikah dah tapi tidak lagi suami wajib kena keluar belanja makan minum isteri. Kenapa? Tak duduk sama lagi, ayah dia wajib tanggung. Jadi bila start suami dah wajib tanggung, tak panggil dah nikah tu gantung. Soalan seterusnya.